A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bil Muhammadin nabiyyun wa rasulah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Rabbi shrah li sadri wassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita manjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah dengan peluang yang Allah beri ini. Dan kita ambil kesempatan di bulan Rajab, bulan yang mengikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan bahawa bulan Rajab adalah bulan Allah. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Para ulama menafsir hadis ini dengan menyatakan bahawa yang dikatakan bulan Rajab, bulan Allah, ialah bulan di mana kita mula menanam benih. Yang dikatakan bulan Sya'ban, bulan Nabi, ialah bulan di mana kita mula membaca. Dan bulan Ramadan yang dikatakan bulan umatku, umat Islam, adalah bulan di mana kita mula menuai. Bulan Rajab, bulan kita menanam. Bulan Sya'ban kita membaca. Bulan Ramadan kita menuai. Ini bulan untuk kita mengadakan persediaan menghadapi Ramadan, insya-Allah. Khususnya di bulan Rajab, yang mana kita perlu perbanyakkan amal, pertingkatkan amal daripada amalan biasa di bulan-bulan biasa. Kita perbanyakkan solat sunat. Perbanyakkan solat sunat seperti solat sunat fajar, yang Nabi kata siapa yang mengerjakan solat sunat fajar seolah-olah dia mendapat pahala daripada langit sampai ke bumi. Cuba dirikan solat duha. Walaupun Nabi kadang-kadang sampai ke 12 rakaat, kita yang jenis malas ni buat 2 rakaat pun jadilah. Cuba buat solat sunat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Cuba dirikan solat sunat awabin antara maghrib dan isyak. Cuba dirikan solat sunat witir. Dan kalau mampu, cuba bangun tahajud. Perbanyakkan baca Al-Quran. Perbanyakkan zikir dan amal. Kerana kita nak pergi ke bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Rajab ini banyak peristiwa, banyak perkara yang berlaku di bulan Rajab. Antara peristiwa besar yang kita semua sedia maklum, peristiwa Isra' Mi'raj. Peristiwa ini akan dijadikan bahan ceramah oleh mana-mana ustaz, penceramah, tok guru, di mana-mana surau, masjid, forum dan lain-lain. Dan ayat yang akan menjadi rujukan adalah ayat 1 suratul Isra'. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ayat ini banyak pengajaran. Banyak pengajaran ayat ini. Tiap-tiap patah perkataan dalam ayat ini mengandungi banyak pengajaran. Walaupun ramai pendakwah, penceramah, ustaz-ustaz suka menyampaikan cerita Isra' Mi'raj, Nabi naik Buraq, lepas tu sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, jumpa macam-macam. Pada saya lebih penting kalau kita ambil iktibar. Pada saya lebih baik kita mengambil pengajaran daripada peristiwa itu, menggunakan ayat Quran tanpa mencampur adukkan dengan unsur-unsur Israiliyat. Kadang-kadang penceramah kita ni dia seronok bercerita. Dia cerita sampai ditambah-tambah pula. Tambah dengan cerita-cerita Israiliyat, tambah pula dengan dia punya kopi kopi ginseng semua ditambah. Jadi lama-lama cerita Isra' Mi'raj ni jadi karut. Macam-macam cerita disampaikan. Pada saya lebih baik kita ambil iktibar. Dan tiap-tiap patah perkataan itu ada iktibar yang kita boleh ambil. Dan malam ini kita boleh ambil iktibar, contohnya kenapa Allah menggunakan perkataan bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Kenapa Allah tak kata subhanallazi asra Muhammad?
Kenapa Allah tak gunakan Nabi terus, nama Nabi terus? Kenapa Allah guna nama gelaran? Dan gelaran tu pula gelaran yang pada pandangan mata kaca mata kita ni satu gelaran yang tak glamour. Satu gelaran yang tak glamour. Allah bagi label hamba. Pasal apa Allah bagi gelaran hamba? Sedangkan Nabi sampai ke langit. Maknanya Nabi sudah mencapai satu tahap makam yang sangat tinggi. Nabi sudah sampai ke satu makam yang sangat tinggi, ke langit. Hidup-hidup. Ada yang berpendapat bahawa peristiwa Isra' Mi'raj ni berlaku dalam keadaan Nabi bermimpi. Ada yang kata Nabi Isra' Mi'raj itu dalam keadaan roh dia berjalan, bukan jasad. Hujah ini disangkal oleh banyak juga ulama yang menyatakan tak mungkin Nabi bermimpi saja. Tak mungkin Nabi roh saja berjalan. Kerana kalau roh atau mimpi saja, dia bukan mukjizat. Kita pun mimpi, kan? Kita pun kadang-kadang mimpi jalan jauh satu malam. Kadang-kadang kita tidur pukul 2, pukul 1, pukul 5 kita bangun subuh, maknanya 3 jam. Dalam tempoh 3 jam kita sempat singgah Singapura, lepas tu pergi India jumpa Shah Rukh Khan, pergi pula Hong Kong jumpa Jackie Chan, pergi tawaf pula Kaabah 2-3 kali, balik. Dalam satu malam kita, roh kita berjalan tu. Kalau siapa yang belajar alam roh, kita tahu waktu malam roh kita berjalan. Kadang-kadang roh kita ni dia berjalan ke satu masa yang ke depan. Kadang-kadang roh kita berjalan satu masa ke belakang, berpuluh-puluh tahun ke belakang atau berpuluh-puluh tahun ke depan. Sebab itu kadang-kadang kita akan melalui satu masa, satu peringkat, satu kejadian, kita kata, ish, aku macam pernah buat benda ni. Kita macam tu. Semua orang kita. Aku rasa bila kita tengok contoh macam kata kita nampak Siti Nurhaliza, ish, aku rasa aku pernah keluar dengan dia ni. Dia rasa macam tu lah. Dia rasa dia pernah buat benda tu. Kita semua manusia akan lalu tu. Kita akan ada satu peristiwa, dan kadang-kadang banyak kali kita buat satu benda, macam aku pernah buat ni. Sebenarnya roh kita dah pergi dulu. Roh kita dah pergi ke masa depan tu dulu. Kita masa tu baru kat universiti, kita masa dekat sekolah menengah, tapi roh kita dah pergi ke zaman kita bekerja. Roh kita dah pergi ke zaman tu. Sebab tu bila kita macam aku pernah buat benda ni, padahal sebenarnya roh kita yang lalu tu. Begitu roh boleh pergi sampai ke depan. Jadi kalau setakat Nabi naik dengan roh, kita pun buat. Kalau Nabi mimpi, lagilah kita punya mimpi lagi canggih. Dan dia tak akan jadi mukjizat. Kalau setakat mimpi atau roh pergi, Abu Jahal nak marah ke? Kau Muhammad, kau nak mimpi apa, kau punya pasal lah. Abu Jahal takkan marah, Abu Lahab takkan marah, segala Abu dia takkan marah. Allah dia mimpi, aku pun mimpi. Dia akan jadi mukjizat bila Nabi naik sendiri dengan jasad dia, dengan jisim badan tu. Baru dia jadi mukjizat yang menyebabkan Abu Jahal, Abu Lahab, segala Abu ni marah. Dan yang menyebabkan ramai tak percaya. Ada yang tak percaya sampai tak mau terima Islam. Sebab tu pendapat yang menyatakan Nabi Isra' Mi'raj sebenarnya dengan jisim, dengan badan dia sendiri, dengan roh-roh sekali, lebih boleh diterima. Dan ini melahirkan satu suasana krisis akidah, krisis keyakinan. Betul tak betul? Betul tak betul Nabi Isra' Mi'raj? Jadi kita tak mau kupas yang tu. Yang saya nak kupas hari ni, kenapa Nabi dah sampai ke langit yang tak mungkin manusia boleh sampai. Hidup-hidup boleh sampai ke langit, berjumpa Allah lagi. Pasal apa bila sampai ke hebat macam tu, tapi Allah panggil Nabi hamba? Pasal apa? Pasal Allah nak ingatkan kita melalui kejadian Isra' Mi'raj kepada Nabi ni, hebat mana kamu sampai ke atas, hebat mana pencapaian kamu tu hamba. Sebab tu Allah guna perkataan asra.